الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, minggu ni kita tangguh sekejap kitab kita tu kerana kita buat upacara tahunan, iaitu baca tentang sedikit tentang Ramadan ataupun tentang puasa. Dia macam Yasin malam Jumaat lah. Walaupun setiap tahun kita baca, tapi kita anggap ia sebagai satu peringatan, fadzakir. Maka sebahagian yang mungkin baru datang dan sebahagian yang baru berkuliah juga boleh memanfaatkan sebahagian daripada tajuk-tajuk fiqh yang akan kita bahaskan. Seperti mana yang kita tahu, bagi setiap amalan itu ada yang disebut sebagai arkan ataupun rukun. Maka rukun yang pertama bagi amalan termasuk puasa ialah an-niyah, iaitu niat. Niat adalah satu azam untuk melakukan sesuatu di dalam hati. Niat dia bukan di lidah, dia di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah dan menyuruh kita meluruskan niat kepadanya. Allah menyebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidak mereka itu diperintahkan illa liya'budullah, melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya din, agama, hunafa, cenderung kepada kebenaran, kepada kesucian. Sebab tu kita sebut al-labanul khalis. Laban khalis, laban yang bersih, betul-betul pure milk. Sekarang bila Arab sebut laban, dia faham yogurt. Dia sebut halib. Tapi dalam hadis bila dia sebut laban, dia maksudkan susu. Arab kata khalas, yakni habis, tak ada. Bila kita sebut mukhlisin, maksud tak ada apa-apa melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang paling penting di dalam ibadah. Yang lain itu soal bagaimana rukun-rukun yang lain yang datang itu bagaimana membentuk struktur ibadah. Salat bagaimana nak bentuk, mesti ada takbir, rokok, sujud dan seumpamanya, iaitu membentuk kerangka salat. Tetapi apa yang menyebabkan salat itu diterima oleh Allah, tiket yang besar ialah niat. Sebab itu kadang-kadang sebahagian orang sibuk membahaskan masalah rukun sehingga terlupa membahaskan masalah niat. Bukan masalah niat masuk tak masuk ni. Maksudnya niat ikhlas kepada Allah. Mana ada niat masuk tak masuk? Kalau satu orang bersetubuh dengan isterinya pada bulan Ramadan, dia kata tak apa, kita setubuh tanpa niat. Kita tak kata pun sengaja aku nak setubuh bulan Ramadan. Kalau dia bersetubuh dalam keadaan dia tahu dia berpuasa pada siang hari, dia dikira bersetubuh. Niat bermaksud azam melakukan sesuatu. Azam melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia perintahkan kita buat apa-apa, dia minta kita ikhlaskan ibadah.
Ini yang Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut, banyak bahas tentang masalah niat insan. Al-Imam Al-Ghazali apabila ia menulis Ihya Ulumuddin, tujuannya ialah menghidupkan balik ulum agama, kerana sebahagian manusia kadang-kadang sibuk membahaskan masalah-masalah yang lain, terlupa kepada the essence ataupun intipati kepada ibadah itu. Apa tujuan sebenar Tuhan memerintahkan manusia? So kadang-kadang yang lain tu disibuk sangat, tapi dia tak sibukkan perkara yang asas. Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan tentang mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuknya agama. Sebab tu semua kitab fiqh bila dia sebut yang pertama niat. Kerana tanpa niat mustahil manusia boleh membuat. Cuma ada sedikit perbahasan tentang niat. Dan kita tahu hampir semua orang bahas. Hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Walaupun sebenarnya dari segi tajuk kitab Bad'ul Wahyi, kitab mulanya wahyu, macam tak ada kaitan hadis itu dengan wahyu. Namun Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis. Dia mengambil daripada gurunya Al-Humaidi. Al-Humaidi mengambil daripada Sufyan. Sufyan mengambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mengambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan dia mengambil daripada Alqamah bin Waqqas. Dan Alqamah bin Waqqas mendengar daripada Umar bin Khattab di atas mimbar. Nabi SAW bersabda, kata Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Dan ini menjadi kerangka utama kepada seluruh amalan dalam Islam. Dan niat tu tak susah duduk dalam hati kita. Orang duduk dalam jantung hati kita. Orang mungkin tak tahu. Allah tahu apa niat kita. Sama dua orang ibadat, kiri dan kanan, kita tak tahu. Mungkin dua-dua solat, zahirnya sama, rakaatnya sama, amalannya sama, rokok sujudnya sama. Niat Allah saja yang tahu. Mungkin seorang nak menunjuk, seorang mai kerana nak ambil bantuan, seorang mai kerana Allah Ta'ala. Juga orang yang bagi bantuan 10,000, 20,000, ada yang bagi lillah Ta'ala, ada yang bagi kerana tujuan politik dan seumpamanya. Allah Azza wa Jal saja yang tahu. Zahir amalan sama, zahir sama. Yang membezakannya ialah niat di sisi Allah Jalla wa Ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan apa yang wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang berdasarkan apa yang dia telah niatkan. So maka tak sama. Kita tengok manusia mungkin zahir mungkin ada orang lebih, tapi kerana niat lebih di sisi manusia, tapi kerana niat yang baik, orang yang nampak lekeh di sisi manusia lebih di sisi Tuhan. Zahir dalam majlis ni saya lebih lah, pasal saya duduk depan dan saya pegang mikrofon. Niat tak tahu, mungkin saya mengajar kerana nak menunjuk, mungkin kerana dah terpaksa daripada main malam Khamis dapat berjenah keluar dalam mengajar. Tapi orang yang datang mungkin lillahi ta'ala, tak ada kerana siapa-siapa. Dia di sisi Allah lebih afdal daripada apa orang yang mungkin baik di sisi manusia. Kerana niat, kerana niat. Berhubung dengan puasa, Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan dalam Sunan Abi Dawud. Kita tak kata sahih Abi Dawud, kita kata Sunan Abi Dawud. Ibnu Khuzaimah kita kata sahih Ibn Khuzaimah, walaupun tidak semua hadis-hadis Ibn Khuzaimah itu sahih. Tapi Ibn Khuzaimah ketika dia buat kitabnya, dia menganggap hadis itu sahih di sisinya. Sedangkan para ulama hadis apabila menilai semula mendapati sebahagiannya tidak sampai kepada status sahih yang sepatutnya, yang seperti mana yang menjadi syarat kepada jumhur para ulama hadis, ya, seperti mana yang menjadi syarat yang disebut syarat yang dibuat oleh Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Sebenarnya hatta Bukhari dan Muslim dia tidak pernah memberitahu apa syaratnya. Dia tak bagi tahu syarat yang masuk dalam hadis saya, kitab sahih saya ini, syarat yang pertama, kedua, dia tak bagi tahu.
orang menilai, kemudian mendapati dia berada pada makam yang sahih. Kerana dan dia sendiri menyebut Al-Jami' As-Sahih, dia namakan Al-Musnad, yang sahih, hadis sahih musnad, himpunan hadis yang sahih yang mempunyai sanad. Jadi dia bagi tahu sahih. Apakah detail syarat, dia tak bagi tahu. Kemudian orang mengkaji, mengeluarkan kesimpulan terhadap hadis Bukhari. Didapati dia berada pada level sahih yang tinggi. Demikian juga Muslim, hadis Muslim. Walaupun Muslim pada majoriti para ulama sedikit kurang pada Al-Imam Al-Bukhari, dia sedikit standard hadis. Tetapi Imam Muslim mempunyai kelebihan daripada beberapa sudut dibandingkan Al-Bukhari, kerana dia mendatangkan kadangkala jalan-jalan riwayat yang lebih banyak, yang membolehkan pada satu hadis itu riwayat yang lain, yang membolehkan kita mengetahui kadang-kadang lafaz hadis, jalan melalui rawi-rawi yang lain, walaupun kadang-kadang tidaklah begitu kuat sekuat rawi Al-Bukhari. Di sana ada beberapa imam yang membuat kitab-kitab hadis dan menamakan kitab hadis mereka sahih, seperti Sahih Ibn Jarud, seperti Sahih Ibn Khuzaimah, seperti Sahih Ibn Hibban. Namun status hadis mereka setelah dinilai oleh para ulama hadis didapati tak sampai kepada standard sahih yang sepatutnya, kerana ada beberapa masalah. Sebagai contoh, dulu saya sebut, ini mukaddimah ni saya sebut sikit lah, tuan-tuan dengar aja, faham pun kira faham lah ya. Kerana ada orang dengar daripada seluruh negara, mereka sebahagian bina hadis. Umpamanya Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, di dalam Sahih Ibn Hibban dia menyebut banyak hadis-hadis yang pada nilaian yang sahih. Kerana apa? Kerana Ibn Hibban, seperti mana yang saya sebut, dia mempunyai satu disiplin yang mensahihkan rawi, yang menjadikan rawi itu thiqah, yang tak diterima oleh majoriti para ulama hadis. Kaedah yang dia pakai itu mereka tak boleh terima. Contoh, di sisi Ibn Hibban, kalau rawi itu tidak dikenali, kita tak kenal dia siapa. Di sisi jumhur, kalau rawi tak dikenali, kita tak tahu, kita tak ada rekod dia ni latar belakang dia macam mana, hadisnya tak diterima. Paling kurang kita sebut tawakuf, hadisnya ditangguhkan. Dia panggil majhul, iaitu tidak dikenali. Majhul itu ada dua, majhul dia panggil jahalah, kita tak tahu, jahalah, jahalatul ain, jahalatul hal, majhulul hal, majhulul ain, majhulul hal. Orang tu tak dikenali ataupun latarnya tidak dikenali, so hadisnya tak boleh. Ibn Hibban dia ada satu kaedah, dia kata kalau orang yang tak dikenali tetapi telah meriwayatkan daripada dia dua orang yang dipercayai, yang siqah, yang well known, ataupun dia siqah lah, dalam rekod siqah ni maksud orang yang dipercayai, boleh meriwayatkan hadis. Kalau dua orang ni meriwayatkan daripada seorang rawi, yang rawi ni tidak dikenali, standard rawi yang tidak dikenali ni diangkat menjadi thiqah. Itu di sisi Ibn Hibban. Majoriti tidak menerima kaedah ini, maka menyebabkan sebahagian hadis yang disahihkan oleh Ibn Hibban tidak disahihkan oleh orang lain. Maka kadang-kadang berlaku khilaf di dalam menentukan status sahih bagi sebagian hadis. Ini kita tak boleh sebut banyak sangat, nanti dia jadi tepuk. So kita sikit-sikit sentuh. Melainkan masuk kuliah hadis betul lah. Yang tu kita pergi daftar lain. Yang tu kena mengaji saya. Yang tu kena ada markah. Saya markah payah sikit, ramai yang gagal. Okey. Di dalam riwayat Ibn Khuzaimah, hadis sahih dan juga riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebut, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri la siyama lah. Sesiapa yang tidak yujma', menghimpunkan puasa, maksud berniat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya, jika dia tidak berniat puasa sebelum fajar, bangun-bangun dah subuh dah, baru dia nak niat puasa, maka Nabi kata puasa dia tak dikira.
falau siyamalah, tidak ada puasa baginya. So mesti niat dia itu sebelum daripada fajar. Sebelum fajar tak kira lah, seminit sebelum fajar, 2 minit sebelum fajar. Yujma'us siyam bermaksud menghimpunkan azam untuk melakukan puasa. Macam mana? Tak kira lah, dia ingat besok aku nak puasa, puasa lah. Dia bangkit sahur, tentulah dia nak puasa. Tak kalah dia bangkit sahur, melainkan dia jenis kaki tengok bola. Musim ni yang memang dia bangun sahur pukul 5 dia makan, pukul 5.30 dia makan. Tentu dia nak puasa. Tak payahlah dia dah sebut nawatu Ramadan. Kan? Dia tentu niat nak puasa. Macam saya kata, walaupun ada kitab fiqh yang sebut tentang sebut niat, tapi niat asalnya tak disebut. Kan? Niat tak disebut. Ada salah faham, hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia kata tentang semayang. Semayang ini laisat kas-saum, bukan seperti puasa. La yadkhuluha illa bil lafz. Semayang ni kita tak masuk melainkan dengan lafaz. Lafaz tu maksudnya lafaz takbir, bukan lafaz niat. Jadi hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sendiri kata ada orang salah faham, dia faham maksud lafaz tu lafaz niat. Tak, maksud Al-Imam Syafi'i lafaz tu lafaz takbir. Maka yang afdal mengikut apa yang asal daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang kadang-kadang dia macam keras sedikit dalam kritikan tentang hal ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia agak keras. Dia kata orang yang lafaz bila nak buat amalan ni sebenarnya kurang agama dan kurang akal. Tak apa dia kata, bukan kita. Dia kata sebab dia kata tak ada orang bila nak makan kata sengaja aku nak makan, nak minum sengaja aku nak minum. Tak ada. Aku nak minum. Macam orang Melayu sembahyang kan, sebelah orang Arab, usolli fardul maghrib. Kalau kita terjemah dalam bahasa jadi apa? Aku nak sembahyang maghrib. Kata ya akhi, ana aidan usolli. Ya saudara, aku pun nak sembahyang. Aku tahu orang nak sembahyang. Hang duduk sebelah aku takkan nak main-main aku. Tapi tak apalah. Kan? Tapi artinya satu orang bila nak puasa, maksud dia berazam nak puasa, dia azam. Kan? Manusia tidak tu, saya kata aku tidak bunuh tanpa niat lah ramai orang, kan? Kerana dia tak sebut sengaja aku nak bunuh. Okey. Maka adakah bila kita malam kita tarawih, tentu besok kita nak puasa, melainkan satu orang azam besok dia tak nak puasa. Aku janjilah esok tak mau puasa, macam mana pun aku geram tak kan. Teruk sangat. Tapi kalau satu orang dia tahu, walaupun dia tak sebut, esok jom kita pergi makan kedai mamak, nak tanggilah esok kan kita puasa. Artinya dia ada azam tak? Dia ada azam. Dia ada niat tak? Dia ada niat. Itu maksudnya. Maka hendaklah dia niat sebelum fajar. Okey. Cumanya dari segi puasa ada hadis yang lain yang memberikan pengecualian kepada siyamut tatawwu', kepada puasa sunat. Kerana Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum, ya Aisyah hal indakum syai', wahai Aisyah adakah di sisi kamu suatu? Qala ya Rasulullah ma indi syai', wahai Rasulullah aku tak ada apa ini. Qala fa inni shaim, aku puasa lah. Nabi kata, wah Nabi tak ada apa. Sebab Nabi ada kerajaan besar, tapi projek tak ada. Kalau semua pemimpin boleh, ataupun semua orang boleh dapat projek macam KLIA 2, oh hebat. Berbilion-bilion duit.
Double harga dia daripada yang asal. Duit tak tahu pergi ke mana. Pasal apa sentiasa bila di Malaysia ni buat benda mesti mahal pada orang? Apa kelebihan kita? Pasal kita niat terang. Apa kelebihan kita? Buat mesti lebih pada orang. Orang lain buat 200 juta, kita buat 400 juta. Cuma kelebihan kita ialah biasanya hak kita buat runtuh awal pada orang. Dan jahanam awal pada orang. Kemarin saya di parlimen. InsyaAllah. Nabi SAW tak ada. Aisyah kata, ma indana syai', tak ada apa ya Rasulullah. Nabi kata, fa inni shaim, aku puasa. So menunjukkan Nabi bermula setelah Nabi tanya dia nak makan tak ada, kemudian tak ada, baru dia niat puasa. Macam boleh juga tak bermula pada waktu malam. Para fuqaha hatta Ibn Khuzaimah meletakkan bab dalam hal ini bahawasanya hadis ini untuk puasa tatawwu' atau puasa sunat. So puasa sunat tak ada masalah. Boleh niat bermula daripada pagi, tak ada. Jom kita panggil mikir pagi tak ada apa. Biasanya macam inilah orang besar kita, rumah depa tak ada apa. Jadi Nabi ni panggil tak ada apa, dia berpuasa kan. Dia berpuasa. Kita pun mungkin kita puasa. So bila tak ada apa tengok, tak apalah aku puasa. Sunat tak apa. Tapi puasa Ramadan, ia puasa wajib, hendaklah bermula niat daripada sebelum terbit fajar. Yang kedua, rukun yang kedua ialah al-imsak minal muftirat. Yang kedua ialah menghalang diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila ni semua ni yang muda-muda ni semua dulu ambil apa? Kafar, apa lagi? Semua belajar ta'arif puasa. Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tapi bila main praktik bermula daripada waktu imsak 10 minit sebelum main mengaji betul dah. Tapi bila main nak buat imsak tu awal lagi daripada subuh. Sedangkan masa belajar betul dah bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar maksudnya waktu subuh. Tapi apabila main nak puasa, dia habaq waktu imsak lain, waktu subuh lain. Tu saya cek kalender IQ. Ada dua ke tak? Tak, satu saja. Waktu imsak ialah waktu subuh. Dia waktu imsak. Belajar betul dah. Dulu kita belajar semayang penting. Semayang ialah apa dah? Kan? Perbuatan apa? Yang bermula daripada takbiratul ihram. Bermula daripada apa? Takbiratul ihram sehingga memberi salam. Tapi bila nak sembahyang mula apa? 3-4 kali tak masuk. Tapi masa mengaji betul. Bermula dengan daripada takbiratul ihram. Semua buku tulis betul. Bila nak buat dia ubah. Jadi hak belajar tu lain. Okey. Demikian juga puasa. Qala Allah Ta'ala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyam ilal lail." Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minum
sehinggalah nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Min al-fajr, daripada waktu fajar. Thumma atimmu siyam ila al-lail, kemudian kamu sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Allah kata sehingga makan dan minum, sehingga apa? Nyata benang putih daripada benang hitam. Masa awal ayat ni turun, dia turun hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswad, sehingga nyata benang putih daripada benang hitam. Hak minal fajr tu Tuhan tak turun lagi. Tuhan uji orang. Sahabat-sahabat sebahagiannya bila nak puasa, ambil benang putih dengan benang hitam, ikat kat katil depa, kat tempat tidur depa. Duk tengok putih hitam. Zaman dulu tak ada elektrik, kan? Duk tunggu cahaya matahari ya, sampai terang cahaya matahari baru dapat bezakan putih dan hitam. Maka memang betul-betul masuklah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala sambungkan ayat itu pada mereka. Allah uji mereka nak tengok kesungguhan mereka. Minal fajr, daripada waktu fajar. Maksud putih dan hitam itu merujuk kepada cahaya fajar. Benang putih dan benang hitam satu bahasa kiasan yang merujuk kepada cahaya pada waktu fajar. Hadis ni juga, ayat ni juga menunjukkan sekali lagi, puasa bermula dengan fajar, bukan bermula dengan imsak 10 minit tu. Ni jelas ayat Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah. Okey, kepada siapa diwajibkan puasa? Ini kita ulang kaji pelajaran yang lama supaya kita tengok tally tak pengetahuan kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa diwajibkan kepada muslim al-aqil, al-baligh, as-sahih, al-muqim. Pertama wajib muslim, kemudian berakal. Kemudian orang yang baligh, kemudian orang yang sihat, kemudian orang yang muqim, yang tidak musafir. Dia kena ada semua ni. Kalau dia muslim, otak ada masalah, tak wajib. Sebab tu orang gila tak wajib puasa. Kan? Yang buat-buat gila wajib puasa lah, kan? Yang gila tak wajib puasa. Sebab agama diturunkan untuk orang yang berakal. Dah tak diturunkan untuk manusia yang gila. Sebab itu jangan cakap agama nampak macam bodoh. Agama ada nilai. Kalau dah, sebab tu sampai orang kadang-kadang cakap benda macam tak tahu ke benda agama. Bukan daripada Tuhan. Kita tengok orang bijak profesor universiti, kita kata pandai dia ni punya pendapat. Tiba-tiba main agama bentang macam nak bodoh sikit. Takkan hamba Tuhan lebih bijaksana daripada Tuhan. Mesti agama lebih bijak daripada semua profesor universiti ke apa. Agama mesti lebih bijak inti kandungannya. Sebab itu siapa saja yang huraikan agama tapi kelihatan bodoh, ia bukan agama. Walaupun yang cakap tu serban besar ke, serban kecil ke. Ada tarikat apa hak main di Kedah tadi? Adakah satu orang boleh duk pi cium sujud kat syekh? Oh, dia kata nono ada sahabat nak cium kaki Nabi. Sahabat yang kata Maharaja Rom sebut di dalam riwayat Al-Bukhari, dia akan pergi mencuci kaki Rasulullah. Tapi kita bukan tengok Rasulullah duk suar kaki dia, sahabat dia mencuci, duk mencium, ada. Ni pakai sujud, tak ada sahabat yang sujud. Min Islam yang datang mengeluarkan manusia min ibadatul ibad ila ibadatillahi wahdah. Daripada menghambakan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Sebab itu Islam yang khalis, agama yang bersih. Bila kita terima agama itu, dada kita lapang. Kita lihat cahayanya malam bagaikan siang. Tidak pernah bercampur akidah kita dengan syirik. Soal tauhid, soal Allah kita clear. Hebat mana Tok Syekh pun tidak lebih daripada Nabi SAW.
Orang tak Nabi tak buat tempat dia berdiri, patut duduk pergi sembah dah. Dia tak buat. Bila mai ikut satu ajaran tu, dia mai pening. Bukan tiba-tiba masuk-masuk. Orang masuk dalam ajaran Islam, sahabat masuk dalam ajaran Islam, luruh kebesaran hamba, tinggal hanya kebesaran Allah. Ni dia masuk dalam satu aliran, semua hidup dia dipenuhi dengan Tok Syekh. Tok Syekh aku tahu yang ni, Tok Syekh aku tahu yang ni. Tok Syekh aku tengok sekali tahu, Tok Syekh aku lintas tahu. Tok Syekh Allah. Tok Syekh aku boleh jalan atas air, Tok Syekh aku boleh kacau. Nabi SAW, orang main kepada dia, ya Rasulullah, bima sya-Allah wa bima syi'ta. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki pun. Nabi kata, attaj'aluni lillahi nidda. Kamu jadikan aku sekutu Allah. Qul bima sya-Allah wahda. Katakanlah apa yang Allah saja kehendaki. Tu Rasul. Dia tak kata insya-Allah wahyu turun, lambat turun. Tawadhu. Sebab tu pembebasan, tahrir membebaskan akal daripada ta'assub dan kebodohan, itu kerja yang dibawa oleh agama. Orang yang wajib berpuasa, orang yang gila dan tidak baligh, tidak wajib berpuasa. Di atas demikian tidak wajib berpuasa juga kepada wanita yang haid dan nifas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyebut rufi'al qalam an thalath. Diangkat qalam, yakni catatan hukuman dosa daripada 3. An-naim hatta yastayqid. Yang tidur sehingga dia jaga. Jadi kawan hak duk tidur tu dia tak berdosa, melainkan dia sengaja tidur. Maksudnya dia tertidur. Dia tidur. Subuh masuk dah dia tidur. Sampai pukul 8. Tak lena, betul-betul tak jaga ni. Kita tengok kesian kat dia. Sulaka dah. Dah. Tuhan ampun dia. Dia tertidur. Bukan dia sengaja menyebabkan dia lewat tidur. Sampai tengok bola tak mau nak tidur. Tak, dia memang. Sebab tu cuma orang bila orang kejut dia jaga. Taklif tu mai kat dia. Dan ada dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Bilal, bagaimana Nabi SAW dengan sahabat tertidur sehingga keluar waktu subuh dalam pemusafiran. Kemudian bangun, mereka pindah tempat. Orang bila azan, kemudian mereka salat. Tidak ada keaiban kepada hal itu, kerana itu insan, dia lemah. Termasuk orang yang tertidur pada waktu-waktu yang lain juga. Wa 'anil sabi hatta yahtalim. Daripada budak sehingga dia itu bermimpi, yakni dia baligh. Wa 'anil junun hatta ya'qil. Daripada orang yang gila sehingga dia berakal. So orang tu kalau dia ada 2 musim, tahun ni dia gila, tahun depan dia tak, tahun depan dia wajib, tahun sebelum tu dia tak wajib. Dia tak berdosa tahun sebelum tu. Dia tak berdosa. Dan Allah sebut juga, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun musafir, maka dia diganti pada hari yang lain. So sekali lagi, satu orang yang tak kena ialah orang yang sakit dan musafir. Sakit apa ni? Sakit hati? Musafir. Kita naik kereta daripada sini pergi rumah anak kita di Kuala Lumpur. Boleh buka puasa Ramadan tak? Boleh tak? Tak demam apa? Tak sakit apa? Boleh tak? Boleh. Orang kata tak sakit apa, mana boleh? Tak. Sakit satu hai, musafir satu hai. Faman kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit ataupun musafir. Artinya dengan hanya dia musafir, dia dapat tiket untuk buka puasa. Bukan mendapat saja, dia kena gantilah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia kena ganti pada hari-hari yang lain. Kalau orang tu pergi umrah, naik kapal terbang nak pergi ibadat,
bulan puasa, dia buka puasa dalam kapal terbang. Buruk ataupun tak? Tak. Bahkan ada mazhab yang kata afdalnya buka. Khilaf dalam hal ini. Okey, sebelum kita pergi kepada pendetailan itu, saya nak sebut, budak patut suruh puasa pun tak? Kita ada anak patut suruh puasa pun tak? Anak yang tak balik lagi. Orang Melayu, saya tengok ada apa benda yang kita tengok yang bagus lah. Dia budak-budak kecil-kecil dia suruh pakai tudung. Kita tengok budak Arab, kadang-kadang besar tak pakai tudung. Ni hat tak pakai tudung sampai ke besar pun ada, kan? Sampai dah jadi orang ternama pun tak pakai tudung ada, kan? Dah saya cerita pasal ni, pasal yang dia kita tengok pasal Arab, kadang-kadang 8 tahun dia tak balik lagi, kadang-kadang, tapi kita nampak dia dah besar. Nampak kan? Itu budak Arab tak pakai tudung. Tapi sekali dia balik saja pakai tudung. Budak-budak kita cuma latih pergi sekolah kadang-kadang sebab tu kita tak boleh strict dengan budak-budak ni. Kadang anak kita darjah 2, darjah 3 tak balik lagi perempuan. Jadi ada orang main kadang-kadang dia keluar main dia tak pakai tudung, kita tak payah strict. Kita hanya latih dia pakai saja. Kita tak boleh pukul dia kerana benda tu. Tidak patut kita pukul dia kerana tu. Kerana dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf, dia tidak diwajibkan dalam hal itu. Nak latih boleh. Rubai' binti Muawidh. Rubai' binti Muawidh adalah sahabat Nabi yang wanita yang selalu riwayatkan, yang ada beberapa riwayat yang diriwayat tentang perjalanan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tolerance. Kadang-kadang Nabi pergi kenuri rumah, kenuri kahwin, Rubai' cerita Nabi duduk dalam majlis, kaum wanita hidangkan makanan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi tak kata apa. Nabi terima. Nabi dengar wanita menyanyi, Nabi tak kata apa. Bahkan Nabi perbetulkan lirik lagi. Rubai' meriwayatkan banyak. Ini sebelum saya nak cerita tentang hadis yang Rubai' riwayatkan. Jadi intinya kita tengok apa yang menjadi adat Arab hari ini. Kebanyakan sebahagiannya adat dia sangat strict. Tak boleh cakap langsung lelaki dengan perempuan. Bila nak pergi cakap, kadang-kadang tulis pula. Sebahagian macam sekolah agama. Kalau orang perempuan nak cakap, kena tulis. Orang lelaki saja boleh bersuara. Dia kata suara perempuan aurat. Ini tidak dikenali di dalam zaman awal Islam. Sahabat, wanita-wanita pada zaman Nabi bangun bercakap, bertanya Nabi, kadang-kadang bahkan berhujah. Sebab tu kita ada surah Al-Mujadalah atau Mujadilah. Wanita yang berdebat, berbahas dengan Nabi tentang suaminya. Quran rakamkan dia. Sebab tu bila kita terlalu sempit, ini ada satu ulama Saudi kata boleh menyanyi, harus, tak haram nyanyi, tak apa. Ulama Saudi, ada seorang tokoh ulama Saudi yang ialah sejak bila Syekh Ibn Baz, Utsaimin tak ada, sebahagian nama ni dia naik, walaupun dia apa tak berapa besar sikit. Saya sebutlah lagi ada orang nak marah, sebut dia Syekh Saleh Fauzan. Dia marah pada Syekh yang kata boleh menyanyi. Tak apalah, hang tak setuju, hang bagi dalil sudahlah. Ada pun hadis sebenarnya orang menyanyi. Dia kata tak boleh. Siapa yang kata boleh menyanyi ni? Mujahir bil ma'siyah. Berterang-terangan ulama ni melakukan maksiat. Syekh ni bukan kaki menyanyi, dia bagi tahu segi dalil. Dan tak boleh solat di belakang dia. Syekh Saleh ni punya orang pernah tanya, boleh tak solat di belakang pemimpin yang zalim pada rakyat? Boleh. Di sisi ahli sunnah boleh solat di belakang jahat dan baik. Yang pemimpin zalim tu boleh solat, tapi kata fatwa boleh menyanyi, tak boleh solat belakang dia. Teruk sampai setara tu punya sempit. Sebab tu kadang-kadang sempit kena budaya. Sedangkan banyak riwayat yang lain daripada itu. Rubai' binti Muawidh dia riwayatkan banyak. Bahkan kita hari itu kita dalam riwayat Imam Muslim Anjashah,
Anjashah menyanyi, hadi, dia menyanyi untuk unta Nabi SAW. Unta ni dia kena menyanyi malam-malam, bila kabilah unta baru dia lalu, dia laju. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim ada kitab Hadil Arwah ila Alamil Afrah. Hadi ni maksud dia tarik, dia bimbing. Jadi Anjashah dia menyanyi. Bila dia menyanyi, unta laju. Bila unta laju, isteri Nabi semua duduk dalam belakang unta. Cepat sangat. Nabi kata, mahlah dia Anjashah, la tuksiril kawarir. Pelan-pelan lagu tu wahai Anjashah, jangan pecahkan kaca. Maksudnya jangan laju sangat. Orang perempuan tak ni, bubuh lagu bagus yang ni, dia unta lagi laju. Tapi Nabi tak kata, wah Anjashah dah buat lara menyanyi apa. Dah. Dia memang tukang nyanyi untuk unta Nabi. Ada keluasan. Siapa tak mau tak sadok menyanyi lah. Kita kahwin dengan satu orang suami itu katakanlah dia suka menyanyi di dapur. Ataupun kita dapat isteri menyanyi di dapur, kata isteri saya teruk Ustaz, tak solehah langsung, dia menyanyi sambil masak teruk dia. Okey lah tu kata. Kan? Tak ada masalah pun. Ada keluasan agama. Kalau dia menyanyi tak pentas tu lain cerita lah. Itu kan. So agama ada keluasan dia dalam halnya. Rubaiyah binti Muawidh dia kata, Nabi dia cerita bahawa fakunna nusawwimuhu wa nusawwimu sibyanana wa naj'al lahum la'ba min al-'ain. Kami, saya ringkaskan maksud hadis ni. Kata Rubaiyah, kami puasakan anak-anak kecil kami, budak-budak kami. Dan kami buat untuk mereka itu al-lu'bah min al-'ain. Kami buat mainan daripada bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'amin a'tainahu dhak. Apabila budak-budak ni menangis lapar, kami bagi mainan supaya mereka main. Hatta yakun indal iftar, sehingga mereka pun ghalib sehingga masuk waktu berbuka. Tak paksa, tapi nak latih. So melatih budak-budak untuk berpuasa adalah sunnah, akan dilakukan pada zaman sahabat. Dan beli mainan untuk mereka main supaya mereka lupa nak buka puasa juga ditunjukkan oleh sahabat. Bukan kata hang buka aku sebat hang, dari kecil kan dia. Kalau dia buka tak boleh sebat. Tapi sahabat ajak, Nabi ajak, sahabat ajak, bagi dia khalid. Bagilah dia main. Zaman dulu main bulu-bulu tu lah. Zaman malam mungkin main game ke apa. Game budak-budak boleh lah. Jangan sampai 40 tahun duk pergi main game lagi demam. Saya jam dengar orang cerita, saya Ustaz, suami masalah, asyik main game ya. Tak peduli family, main game. Saya kata dia main game apa? Banyak game orang boleh main ni kan. Tapi boleh duk main game komputer tu sampai tak peduli hal ehwal dunia, kacau. Hak tu padan budak-budak, hak tua-tua tak payah. Dah main mengaji ni. Ada banyak dia kerja lain yang boleh kita buat. Kau main internet, duk hantar mesej hadis ke, duk copy send kat orang, lebih manfaat lah daripada duk pergi main tembak-tembak dalam perang ni. Buat malu tak? Malu ke bini kata abang balik ke tak lagi. Okey, siapakah yang mendapat rukhsah, mendapat kelonggaran untuk berbuka puasa? Ini sikit saya nak sebut. Ini ada 2-3 benda yang mungkin sebahagian kita kadang-kadang jangan dengar, tapi kita nak sebut. Yang pertama, dilonggarkan untuk Asy-Syaikh Al-Kabir, seorang lelaki yang tua, tak larat lah. Wal mar'atul ajuz, dan wanita yang tua. Wal marid alladhi la yurja bara'uhu, orang sakit yang tak diharapkan lagi untuk buka, untuk sembuh. Sakit dah terlantar rata kati yang tak boleh nak sembuh. Kalau dia ada boleh sembuh, dia buka, tapi dia kena ganti. Kalau dia tak ada peluang dah nak sembuh, dia buka, dia bayar fidyah. Wa ashabu a'mali syaqah, dan orang pekerja yang susah, yang beban, tak ada buka puasa, tak boleh puasa. Contoh pekerja arang batu. Itulah pendapatan rakyat di situ. Depa arang batu, depa masuk dalam lombong tu lama, susah,
beban untuk mereka kalau nak puasa. Kalau nak kira tahun depan pun tak boleh. Itulah kerja mereka sepanjang tahun. Mereka boleh buka puasa. Mereka bayar mereka boleh bayar fidyah. Kerana mereka itulah pekerjaan mereka. Okey. Saya nak sebut beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang mungkin kita jarang sebut, tapi kita nak tengok beberapa riwayat daripada Nabi sahabat radhiyallahu anhu. Antara orang yang boleh buka puasa dan dia tak wajib ganti puasa, cumanya dia bayar fidyah saja. Yang disebut dalam riwayat ialah al-hubla wal murdi'. Wanita yang mengandung dan wanita yang menyusukan. Biasanya kita dengar dia kena apa? Bayar ganti puasa dan bayar fidyah, dua. Tapi kalau kita tengok dalam sebahagian riwayat, dia tidak kena ganti puasa, dia hanya bayar fidyah. Saya ramai kadang-kadang doktor kan selalu tanya, terutama ibu yang menyusukan anak. Mereka menyusu kadang-kadang berapa tahun menyusu anak? 2 tahun. Dan letih untuk dia puasa. Apa dia nak buat? Kita tengok dalam hadis. Dalam riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas kata, "Idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan, qala la yuftiran wa yut'imana makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani thawman." Sekiranya wanita yang mengandung bimbang pada diri dia, kalau dia puasa sehari dia tak larat, dia akan jatuh, dia akan pitam, dia akan apa? Atau wanita yang menyusukan anak. Yang menyusukan anak lah, murdi', dia tak sebut murdi'ah. Murdi' ni wanita yang menyusukan anak. Pasal biasanya laki tak menyusu kan? Melainkan dia beli susu, beli. Kalau dia kata saya menyusu sendiri anak saya, so, isteri saya tak, kita pun heran lah kan. Yang menyusu siapa? Isteri dia menyusu. Wanita yang menyusukan anak dia pada bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, yuftiran, mereka buka puasa, wa yut'iman makana kullu yaumin miskinan, mereka itu memberi makan bagi setiap hari itu orang miskin, wala yaqdiyan shauman, dan mereka tidak perlu menggantikan puasa. Ini kemudahan untuk siapa? Dua golongan ini. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menyebut bahawasanya al-hamil wal murdi' tuftir wala taqdi. Yang mengandung dan yang menyusukan buka puasa, tak perlu ganti. Buka puasa maksudnya dan tak perlu ganti. Yang ni tak perlu ganti puasa, tapi dia kena bayar apa? Bayar fidyah. Ini kepada siapa yang ada isteri. Kadang-kadang dulu saya sebut dah 2 tahun lepas. Ada orang kata mana boleh ni? Dr. Mazhar sebut apa pula ni? Saya kata ada dalil. Siapa tak mau tak apa. Tapi ada orang peruntukan ada. Yang di fatwa Ibnu Abbas, fatwa Ibnu Umar. Ada orang kata tak boleh. Saya nak suruh juga. Hang nak suruh apa perempuan yang ni? Kalau satu orang perempuan tu dia menyusukan anak dia 2 tahun, memang beban dia nak puasa bulan Ramadan, tak larat dia. Ada orang yang larat dia puasa. Ada orang dia tak larat. Bila anak dia menyusu, dia jadi letih, dia jadi dahaga, dia jadi tak mampu, kemudian dia buka. Tapi duduk fikirlah, kalau dah buka 30 hari, anak ni menyusu lama lagi kan, 2 tahun, dia nak kena cari ganti juga, sari kan. Syarat bagi kelonggaran berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahawasanya mereka hanya bayar apa? Fidyah. Mereka hanya bayar fidyah dalam hal ini. Ini memudahkan urusan mereka. Dalam riwayat Ad-Darqutni, Ibnu Umar kata, "Inna imra'atahu sa'alatu wa hiya hubla." Satu wanita, isteri Ibnu Umar tanya Ibnu Umar, dia dalam keadaan mengandung. Faqala iftiri wa at'imi an kulli yaumin miskina. Kata Ibnu Umar, buka puasa, ganti bagi setiap hari itu
bagi makan orang miskin, wala taqdi, dan kamu tak perlu qada, tak perlu ganti. Yang sanad yang bagus riwayatnya. Jadi ini adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya diberikan kelonggaran kepada golongan yang seperti ini. Syarak ni luas. Kadang-kadang ada orang dia tak mau. Dia kata, "Oh, saya tak mau." Pertama hak kata saya tak mau tu dia lelaki. Kedua, kalau hak perempuan tu kata saya tak mau, saya nak ganti, dia gantilah, terpulanglah pada dia. Tetapi kalau dia tanya, ada tak peruntukan syarak pada dia? Ada. Ni bukan Ustaz kafir apa? Ini fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan ini akan memudahkan ramai orang yang menyusu, yang mengandung, memudahkan mereka. Dia mengandung. Kerana menyusu itu sendiri satu ibadah dah. Ni. Bahkan dalam sebagian para sahabat bila dia tanya, dia kata, dia sedang buat ibadah kepada Allah. Mengandung itu sendiri satu ibadah. Dia tak boleh fikir puasa dia sehingga akhirnya membahayakan diri dia ataupun kandungan dia. Hatta agama bagi kelonggaran dalam masalah puasa. Orang yang dia puasa-puasa dia tak sakit tapi tak boleh pergi dah. Dia jadi lapar, tak tawan hala hari tu. Dahaga sampai tak mahu duk pegang rengkung macam ni. Boleh tak dia buka puasa? Dibenarkan untuk dia. Kalau dia rasa mudarat tu dah mai kat dia. Walaupun dia tak musafir, walaupun dia tak sakit asalnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Tuhan sayang kat kamu. Kalau takat dahaga sikit-sikit tak boleh lah. Memanglah nama kata puasa. Ada orang buat keluar buku apa kan, bacaan-bacaan untuk menghilangkan lapar pada bulan puasa. Astagfirullah. Lapar ni Nabi pun lapar. Nabi pernah keluar tengah malam cari makan dengan Abu Bakar. Alladhi akhrajakum walladhi akhrajani, yang mengeluarkan kamu, yang mengeluarkan aku, iaitu lapar, ajur. Ada orang kata imam tu, wali tu 40 tahun tak makan. Tu dia mati ya. Abdul Qadir Jalani duduk berkhalwah. Abdul Qadir Jalani tu tak salah apa. Yang salah tu hak duk merepek cerita, hak buat cerita tentang dia. Bukan kita kata Abdul Qadir Jalani tu, kata kawan hak merepek tu. Duduk berkhalwat 40 hari 40 malam tak makan. Janganlah duk merepek. Nabi pun makan. Tuhan pun suruh makan. Sahabat yang berperang pun lapar. Kita akan main hadis ni. Sahabat berperang, Nabi suruh buka puasa. Nak pergi kuat. Kok Nabi tak kata hampa nganga mulut kau nak tiup sikit. Tiup betul. Jadi segar. Ingat mandi tapak ke apa? Ini agama yang berinteraksi dengan realiti. Agama tidak menafikan mu'jizah, tidak juga menafikan karamah, tapi berlebih-lebihan, ghulu dalam masalah ni. Karamah tak kena pada tempat lah. Macam ada orang buat cerita, Tok Kenali tu insan saleh, berdasarkan apa kita, insan saleh. Tapi yang lebihnya yang buat cerita tentang dia. Kononnya Tok Kenali kalau pergi kenuri, makanan sedap sikit dia ambil ayam bobo bang, supaya orang tak rasa sedap, takut dunia. Pertama kita percaya dia tak buat benar ni. Kedua, kalau dia buat, kita percaya dia tak buat. Kalau dia buat, perbuatan ini tidak benar. Sedangkan Nabi sendiri suka makanan yang sedap, yang dihidangkan. Dia suka tharid. Nabi kata ni'mat ta'am tharid, sebaik-baik makanan tharid. Fadlu ta'am, fadlu tharid ala sa'ir ta'am ka fadli Aisha ala sa'ir nisa.
kelebihan Sarid dibandingkan makanan yang lain, seperti kelebihan Aisyah dibandingkan wanita yang lain. Maksud Nabi ada makanan yang Nabi suka. Nabi tak kata jangan makan makanan yang sedap. Nabi tak kata. Agama. Dan agama manusia kena ada rasa lah. Kena ada rasa. Kerana sedap juga manusia hidup. Sebab tu agama kena manusia berjuang. Tuhan tawar syurga. Kalau Tuhan kata syurga apa masuk, dia satu rumah lapang kosong, tak ada apa-apa. Siapa nak berjuang syurga? Tapi Allah cerita tajri min tahtihal anhar. Sungai mengalir di bawahnya sungai. Sungai itu pun Nabi kata la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam jiwa. Sungai apa ni? Artinya dia punya keindahan is beyond any imagination. Dia punya keindahan melampaui segala imajinasi. Dia offer benda tu. Nabi Ibrahim bila jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia suruh pesan kat umat Muhammad. Dia kata syurga cantik. Kerana manusia, sebab tu manusia ada perasaan. Manusia berinteraksi dengan perasaan. Dan kita tidak disuruh membunuh perasaan. Sebab itulah sebahagian orang bila dia fatwa, dia bagi pandangan, dia kata wanita, budak-budak perempuan kena berkhalwat, berkhitan. Khitan masalah khilaf bagi wanita. Lelaki sepakat, dan wanita, budak perempuan khilaf. Sebab itu orang besar perempuan 20 tahun, 30 tahun masuk Islam, kita kata hampir berkhatan dulu tu, jangan buat merepek ni. Dia tak kata. Sebab benda ini ialah benda yang khilaf. Ada riwayat, ada sebahagian menyatakan ia mustahab dan sebahagian menyatakan ia pilihan saja. Tapi andaian nak kata supaya apa? Supaya wanita tu tak ada rasa sangat seks dia. Tak benar. Agama tidak menghalang untuk wanita menikmati seks itu. Cuma dia suruh pada tempat yang betul. Disuruh pada tempat yang betul. Ni cara fikir kita salah. Agama tidak larang hal yang seperti itu. Orang yang bermusafir, mana yang sepatut bagi dia? Saya baca beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 Ramadan min Ramadan faminna man sama wa minna man aftar wa lam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sa'im. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada 16 Ramadan. Di kalangan kami ada yang berpuasa, di kalangan kami ada yang tak puasa. Dan jemaah Nabi itu, yang berpuasa tidak mempertikaikan yang tak puasa, yang tak puasa tidak mempertikaikan yang berpuasa. Cuma dengan Nabi SAW, dalam riwayat yang lain, apabila baginda nak masuk ke kota Mekah, ramai sebahagian sahabat berpuasa. Nabi SAW menyebut, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Sesungguhnya kamu sedang menghampiri musuh kamu. Buka puasa itu lebih kuat untuk kamu. Buka puasa pasal nak perang. Dan itu juga salah tafsiran setengah penceramah. Tengok Nabi, para sahabat perang Badar dalam bulan puasa, dalam keadaan berpuasa lagi mereka berperang. Dia tafsir andai, tapi dia tak pergi pada hadis. Nabi bila nak perang, nakkan kekuatan, Nabi suruh sahabat buka puasa. Jadi nanti kita akan tengok kadang-kadang sebahagian daripada andaian-andaian. Saya tengok khutbah Penang bila minggu lepas tentang siwak, bersugi minggu lepas. Tapi saya ingat bagus dia sebut bahawasanya bersugi sentiasa sunnah. Kerana mulut orang berbau dia bersugi. Apatah lagi pada manusia masa bulan
Puasa maka dia digalakkan bersuri. Tidak ada waktu yang kata jangan bersuri sekali hilang bau busuk tu. Pasal apa nak bagi orang bau busuk pula? Kerana bau busuk itu adalah misk, atyabu min misk, lebih baik daripada bau kasturi. Dia lebih baik bau kasturi di sisi Allah. Bukan maksud mulut kita bau bulan puasa, kita pergi kat kawan kita, ambil kasturi sikit, ambil kasturi sikit. Kita tafsir fik salah. Bukan maksud dia macam tu. Sedangkan kita disuruh untuk jangan bagi orang bau. Pergi semayang masjid suruh bagi pakai wangian. Oh, ni ada siapa jual wangian. Pakai wangi ni bagus. Dan setiap orang ni bila dia duduk mai kuliah dia kena ada wangian kat dia. Tapi hak wangi betul lah, jangan orang penin. Dan ada wangi, dan antara benda yang tidak sunnah kita tolak wangian bila orang bagi. Bila orang bagi wangian kita terima. Cuma kadang-kadang kita cium lah, kalau kita bagi wangi ke apa ni. Tapi wangi, tapi kalau betul wangi kita terima. Wangi kita terima. Kerana agama sifatnya bermasyarakat. Sifatnya masyarakat. Kita pergi pejabat duk busuk. Kenapa? Dan banyak riwayat-riwayat daripada hadis-hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW membenarkan orang yang buka puasa. Bahkan Nabi marah ada orang apabila musafir dia tak buka puasa sehingga dia pitam. Nabi kata laisa minal bir as-saumu fi safar, bukan sesuatu yang baik apabila seseorang itu berpuasa ketika musafir. Sebab tu orang yang bawa, dulu saya dah sebut, orang yang bawa bas sampai melelong duk puasa ni, dia kena buka. Kubuh hayat mata dia cerah. Pertama dia musafir. Kedua dia sedang membahayakan bukan diri dia, diri penumpang. Longgarkan fatwa. Dia ganti pada hari-hari yang mana dia tak bawa bas. Kerana dia musafir. Orang lain musafir ada pilihan. Dia musafir sampai bas melelong, dia tak ada pilihan. Laisa minal bir as-saumu fi safar. Bukan sesuatu yang baik untuk dia berpuasa dalam semasa musafir. Semasa musafir. Di dalam sejarah kebanyakan dalam rekod puasa Nabi berpuasa 29 hari bukan 30. Walaupun ada kadang-kadang 30. Kerana Nabi puasa berdasarkan tengok anak bulan. Sebab tu kita bila tengok anak bulan, tengok 29 hari je kita puasa. Allah tahu ni puasa tak cukup. Cukup. Pasal dia sama ada 29 ataupun 30. Jangan kita rasa puasa tak cukup. Puasa itu cukup. Kerana Abdullah bin Mas'ud kata sumna ma'an Nabi lama sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna ma'ahu 30. Kami puasa dengan Nabi, riwayat Abu Daud. Kami puasa bersama Nabi 29 hari lebih banyak daripada kami puasa bersamanya 30 hari. Sebab tu kalau bulan tu 29 hari, kita tak payahlah rasa heran ataupun rasa macam tak apa cukup puasa kita. Berikutnya adalah beberapa benda yang saya nak sebut ialah Nabi tak benarkan kita puasa pada hari syak. Ataupun kita dahulu kita fikirlah dah bulan dekat nak puasa. Ramadan dekat nak main lah. Aku ingat nak puasa 5 hari awal sebelum masuk lah. Tak boleh. Dilarang. Kita mesti puasa exactly pada bulan masuknya Ramadan. Sebab tu ada larangan dan sebahagian riwayat Nabi sebut idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila main nisfu Sya'ban kamu jangan puasa. Sebab Nabi tak mau bila orang yang bukan tabiat dia, kalau dia tabiat dia berpuasa Isnin Khamis tak apa. Tapi kalau bukan tabiat dia puasa, dia start atas daripada nisfu Sya'ban, okey, aku start 15 hari awal. Dia tak ada benar kan. Bahkan dalam riwayat Nabi kata la yataqaddaman ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum zalika shaum. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata jangan seseorang kamu mendahulukan puasa Ramadan sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Melainkan seseorang yang biasa berpuasa, maka dia berpuasalah hari dia. Misalnya dia biasa berpuasa hari Isnin. Cara kebetulan hari Isnin tu
2 hari sebelum Ramadan Isnin. Tapi dia kalau bukan kerana tu, memang kerana Isnin tu dia nak puasa, Nabi kata maka dia puasa, tak apa. Yang tak jadi kebiasaan, dia kata tak apa, aku mula 2 hari awal, tak boleh. Ada larangan hadis Nabi SAW mengharamkan perkara ini. Dan insya-Allah kita akan bahaskan lagi tentang beberapa perkara. Dan saya ingat saya buka pada sesi soal jawab. Sampai tu nanti saya akan sebut 2-3 hukum. Wallahu taala a'lam. Apakah pandangan tidak berpuasa Ramadan bagi pemain bola Muslim yang berjuang untuk negaranya dalam World Cup ataupun lain-lain? Pertama, ini bukan satu perjuangan lah, kan? Tak ada perjuangan negara apa. Cumanya mereka tu biasanya bermain di luar negara. Mereka musafir. Apakah status hadis ini sahih? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim sahih, tanpa penambahan muslimah, kerana dalam muslim masuk muslimah. Cuma ada riwayat yang tidak sahih, apabila dia campur dengan hadis itu, dia kata utlubul ilm walau kana fi Sin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Riwayat itu sama sekali tidak sahih. Tidak sahih, sama sekali tidak sahih. Walaupun negeri Cina tu ada, sebahagian orang cuba jadikan itu sebagai bukti Nabi bercakap tentang geografi dan seumpamanya, tapi hadis itu tidak sahih. Sebahagian orang mengambil kesempatan menyatakan Al-Mizzi mensahihkan hadis talabul ilmi walau kana fi Sin. Sebenarnya Al-Mizzi bukan sahihkan hadis itu. Al-Mizzi sahihkan kerana hadis itu dia ada beberapa syatar, dia ada beberapa bahagian. Pertama, dia talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu, menuntut ilmu itu faridah, fardu kepada setiap orang muslim. Kemudian dia sambung tuntutlah ilmu sehingga ke negeri Cina. Bila dia buat dua macam tu, Al-Mizzi menyatakan hadis ini ada sokongan. Sokongan yang Al-Mizzi maksudkan sokongan bagi bahagian yang pertama. Adapun syatrul akhir, potongan yang kedua itu tidak ada sokongan, maka dia tak mungkin menjadi sahih. Siapa yang belajar tentang ilmu mutaba'ah dan syahid di dalam hadis, dia akan tahu tentang nilai bagaimana satu hadis boleh jadi bukti ataupun boleh jadi syahid ataupun tidak syahid bagi sesuatu riwayat. Ada baca buku apa nama Banjari, siapa dia Banjari? Cerita tentang karamat ni. Sebahagian buku karamat ni ditokok tambah yang berlebih-lebihan. Sebahagian karamah benar. Ahli sunnah mengakui karamah boleh berlaku di tangan orang-orang yang saleh. Tetapi yang menjadi masalah ialah apabila sebahagian orang dia exaggerate benda ni, dia lebih-lebih benda ni, sehingga benda yang tidak sepatutnya, dan sebahagiannya sehingga kadang-kadang melebihi Rasul alaihi salatu wassalam. Macam ada orang wali umpamanya tak buka-buka puasa berapa puluh hari, hanya dengan sekeping roti saja dia masuk dalam tempat khalwat dia tak keluar-keluar. Bila dia keluar tengok-tengok masih lagi sekeping tu tak makan-makan. Tuhan beri kekuatan pada dia. Yang boleh al-wisal fi shaum, yang sambung menyambung dalam puasa ni hanyalah khusus bagi Nabi SAW, dengan ada perbahasan, dengan khusus bagi Nabi SAW. Yang lain kita kena puasa, bila sampai waktu buka kita kena buka. Kita tak kata aku buka malam esok hari ni aku kuat lagi, kita tak boleh. Nabi boleh, Nabi saja dibenarkan bagi perkara ni. Kemudian macam-macam lagi contoh, umpama wali ni apa,
terbang sana, terbang sini. Kadang-kadang watak ni Allah bagi karamah untuk dia memuliakan agama. Ada sebahagian, contohnya, ada benda luar biasa yang berlaku pada orang saleh yang tak berlaku pada orang lain. Abu Muslim Al-Khawlani umpamanya, dia tabi'i, dia berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia telah dibakar oleh golongan murtad Musailamatul Kadzdzab, bakar dia dan dia tak terbakar. Berlaku macam Nabi Ibrahim, berlaku pada dia. Dan Umar bin Khattab cium lidah. Untuk kenapa? Kerana dia lawan Musailamatul Kadzdzab. Tapi kalau setakat wali pergi beli barang tawak, tak bagi kedai terbakar, tak padan. Apa pandangan tentang Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin? Kerana ada para ulama menyatakan terdapat mengandungi banyak hadis-hadis lemah bahkan palsu yang tidak diketahui asalnya, bahkan status mengenai kebanyakan hadis syurga, kebanyakan ahli syurga orang bodoh disebut Al-Ghazali seumpamanya. Al-Ghazali rahimahullah ialah pakar di dalam ilmu falsafah. Itu dulu kita kena bagi dulu dia punya standard dia dulu. Dia hebat dalam ilmu falsafah. Bahkan dia belajar falsafah sehingga dia ahli falsafah yang besar. Dia menjawab Ibn Rushd, Ibn Sina dan seumpamanya. Cuma walaupun sebahagiannya sehingga ke peringkat dia mengkafirkan Ibn Sina. Kita Ibn Sina, ini Al-Ghazali mengkafirkannya. Okey. Kemudian dia ahli di dalam bidang maqasidus syariah. Maqasid. Hebat. Dan dia juga ahli di dalam fiqh, di dalam mazhab Syafi'i. Cuma satu perkara yang mesti kita akur, bukan kita yang kata, ahlul hadis kata dia bukan ahli dalam bidang hadis. Ihya Ulumuddin, dia tulis banyak benda yang bagus, nasihat-nasihat yang baik. Tetapi di sudut hadis banyak hadis yang dhaif, yang tidak ada asal baginya, bahkan ada hadis yang palsu. Orang yang kuat pro Al-Ghazali yang kuat, As-Subki, dia juga akui bahawa 1000 lebih hadis yang ada dalam Ihya adalah hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahawasanya kemudian Al-Ghazali menulis satu kitab yang pelik, Ihya Ulumuddin katanya, di dalamnya ada hadis-hadis yang mungkar, ada hadis yang palsu dan seumpamanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut kalau Al-Ghazali tahu tentu dia tak sebut hadis itu yang palsu, bukan sengaja dia nak sebut. Bukti hadis-hadis itu palsu sebahagiannya, bukan semua, palsu dan dhaif, dibuktikan oleh al-hadis sendiri. Maka seorang tokoh ilmuwan besar dalam hadis telah buat tanggungjawab untuk menapis hadis-hadis Ihya, iaitu Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia adalah guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 856 Hijrah. Al-Hafiz 852 Hijrah. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dikenal dengan Al-Iraqi, dia telah takhrijkan hadis ini di bawah. Dia akan sebut hadis ini la aslalahu, dhaif dan seumpamanya, sabit dia sebut. Dan memang banyak hadis yang tidak ada asal yang ada dalam Ihya Ulumuddin, dan ini satu fakta yang tak boleh dinafikan oleh siapa yang belajar hadis. Fakta. Tapi adakah orang kata, oh hampa lebih pandai daripada Imam Ghazali? Ya. Hak ni budak-budak bagi dua kupang hampir bidang jauh. Ni bidang lain, ni bidang hadis. Bukan masalah. Lepas tu kalau nak main bodoh macam tu, senang. Lepas tu hang lebih pandai Ibn Kathir. Ibn Kathir kata tak sahih. Al-Iraqi kata tak sahih. Duk main macam tu sampai ke sudah. Dia ini fakta, bukan kita yang kata. Siapa yang kata? Ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis, mereka yang kata. Adakah itu berarti Al-Ghazali tak ada faedah dalam Islam? Tak. Banyak sumbangan keilmuan dia, nasihat-nasihat dia yang baik, pandangan-pandangan dia yang baik. Kitab dia Al-Mustasfa adalah antara kitab yang baik di dalam
di dalam apa nama perbahasan maqasidus syara'. Maqasidus syariah. Jadi setengah orang dia tak boleh, dia tak boleh. Kalau tak terima satu pendapat ni, hang lebih pandai daripada ulama ni. Ni tak usah ngaji macam tu. Dan Al-Ghazali ada pandangan-pandangan yang menarik. Ada dua madrasah yang besar dalam Islam. Pertama madrasah Al-Ghazali, satu madrasah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, aku membesar dengan madrasah Al-Ghazali. Kemudian aku bertemu dengan madrasah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Aku dapati madrasahnya lebih besar daripada madrasah Al-Ghazali. Bukan menghina Al-Ghazali, ada kelebihan Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu dia lebih awal daripada Ibn Taymiyah. Dia 505 ni meninggal, Ibn Taymiyah meninggal 728. Yakni Ibn Taymiyah 200 tahun kemudian. Ada orang berhabaq saya, Imam Ghazali kata Ibn Taymiyah tak boleh pakai. Saya tahan ni demam banyak. Saya dah mengaji Imam Ghazali 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah sudah meninggal. Ibn Taymiyah muncul kemudian. Masa bila dia jumpa, macam orang habaq ni, Imam Syafi'i habaq, hang tak boleh pakai tu dia. Dia habaq, dia mention nama kita Imam Syafi'i hidup dulu kan? Macam orang yang cerita apa, masa Imam Syafi'i meninggal, Nabi mai ziarah dia. La ilaha illallah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Nabi 200 tahun sebelum tu. Dia tak tahu, dia ingat mereka ni hidup sezaman, duk berkawan macam tu kan. Sebab itu ahlul hadis, antara benda yang dia pentingkan satu bab dia panggil tabaqat. Tabaqat iaitu kita kena tahu dia ni di zaman mana. Mengetahui tabaqat membantu ahlul hadis. Kadang-kadang orang ni dia ada ishtibah, dia panggil. Ya, maksudnya dia kadang-kadang nama sama, bin pun sama. Kita tahu dia ni rawi mana, hak siqah ke tak siqah. Kita nak tengok dia tabaqat mana. So kita nak tengok, macam mana nak tahu? Kita kena tengok siapa guru dia dan siapa murid dia. Macam mana nak tahu siapa guru dia, siapa murid dia? Kita tengok guru dia akan register nama-nama, dan murid juga akan register nama guru. Dia akan sebut fulan-fulan melalui periwayatan. Ahli hadis tahu. Sebab tu belajar hadis. Cuma hak dok pergi ambil sanad kat belah Kedah tu, nama dia tak ada dalam kitab Ibn Hajar. Yang tu ya. Confirm. Apa hukum berjual beli pada waktu selepas azan Zuhur pada hari Jumaat? Azan Jumaat lah ni kan. Jika harap, kerana haram, adakah wanita yang berjual beli termasuk? Okey, para ulama bahas hal ni. Mereka yang terlibat dalam dalam tanggungjawab Jumaat haram berjual beli apabila idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikril wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Jadi sesiapa yang mesti pergi jual semayang tak boleh jual beli. Dan kita juga tak boleh jual beli kerana kita bimbang orang yang jual tu dia wajib juga semayang. Dia duk jual kita. Maka kita kena elakkan jual beli dengan dia. Melainkan seorang wanita yang membeli daripada wanita. Ataupun dia membeli dengan orang yang dia confirm bahawasanya orang ni tak terlibat dengan sembahyang Jumaat. Umpamanya jual beli macam-macam. Maksud jual beli, kenapa Quran suruh nak pergi sembahyang Jumaat. Kita musafir pada hari Jumaat. Member kita dengan kita nak kereta dua-dua orang. Member kita dalam kereta jual barang kereta, boleh tak? Dengan jual ni orang azan kereta. Dah. Dia dengan kita dengan member kita tu tak wajib sembahyang Jumaat. So kita tak termasuk di dalam maksud tinggalkan jual beli.
mendengar lagu melalui earphone di dalam tandas dan lagu tersebut menyebut nama Allah, adakah berdosa? Walaupun kita dengar, pertama kita rasa kita dengar lagu, tapi bererti dari satu sudut yang lain kita merendahkan nama tu, sehingga kita pasang nama tu kedengaran di dalam tandas. Sebab itu maka kita dari segi adabnya mungkin kita tak bermaksud, tetapi dari segi adabnya kita merendahkan nama Allah Azza wa Jalla, kan? Maka orang tak sebut nama Tuhan dalam keadaan, manusia ingat Tuhan dalam keadaan dalam semua keadaan, tapi orang tak sebut syiar Tuhan dalam keadaan dalam tandas dan tempat-tempat yang buruk. Apakah boleh diselesaikan dalam satu niat puasa qada dan 6 hari puasa Syawal? Kita selalu jawab, bagi kita tak. Hendaklah dia berpuasa 6 hari kerana tak mungkin. Walaupun orang kata, orang buat qiyas, kalau kita pergi masuk dalam masjid, kita duduk, kita sembahyang zuhur, berarti kita tak wajib dah tahiyatul masjid. Itu fuqaha sebut qiyas itu ma'afariq, qiyas itu tak boleh jadi. Sebab di masjid dibina untuk salat. Kalau kita main masjid, kita terus duduk, dia makruh. Kita hendaklah mewujudkan apa-apa solat, hendaklah melakukan apa-apa solat. Kalau tak ada solat fardu, kita hendaklah sekurang-kurangnya solat dua rakaat. Yang disebut sebagai tahiyatul masjid, yang asalnya kalau kita solat apa pun mencukupi untuk tahiyatul masjid, kerana jangan duduk, itu tujuannya. Adapun puasa, kita puasa dalam keadaan kita hutang Tuhan. Kata 5 hari kita hutang Tuhan, lepas tu kita nak bayar hak sunat masuk sekali. Tak mungkin sama dengan orang yang puasa 6 hari lillahi ta'ala sunat dan bayar hutang yang dia hutang Allah Ta'ala 7 ataupun 8 hari yang lain. Saya buat contoh yang mudah. Kita hutang kawan kita 10 20 ringgit. Kita kata, ni hutang hang 20 ringgit itu, kau bayar balik. 20 ringgit ni hutang hang, dan dalam ni juga aku niat aku belanja hang ni. Tuan faham tak? Adakah bermaksud telah belanja dia? Dah. Kalau nak belanja kena tambah lagi bang 20 ringgit ke atas. Tak apalah, aku niat dua-dua. Aku dapat pahala bayar hutang dan aku dapat pahala belanja. Tak mungkin. Maka dengan itu, sesiapa yang man shama Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, faka'annama samad dahar, seperti mana dia berpuasa. Lewat ni. Last. Kalau ada kuliah Masjid Mengkuang Isnin ni, tolong umumkan. Ni bukan soalan. Kuliah Masjid Mengkuang insya-Allah ada. Tuan-tuan, supaya saya lupa, bulan Ramadan saya jemput tuan-tuan every day, every night. Mari sini. Yang pelajar universiti yang mana insya-Allah kita akan sediakan buka puasa, dan kita akan sediakan more, bukan more, more. Jadi sebelum saya lupa, siapa yang nak menderma untuk buka puasa pada kita, kita ahlan wa sahlan. Saya ingat minta di belakang lagi Syekh Wahab letak satu tabung untuk siapa yang nak memberi makan orang berbuka puasa. So kita everyday kita boleh datang sini dan buka puasa ramai. Saya tahu ramai pelajar universiti dan buka puasa. Kita salat bersama, dan insya-Allah kalau ada masa kita akan ada durus sikit everyday. Pasal kita buat semua amalan yang baik, termasuklah kita baca 1-2 ayat Quran dan kita akan tafsirkan. Kan, kalau ada ustaz lain dia ni, kalau tak insya-Allah saya akan buat. Tapi yang penting insya-Allah kita akan ada setiap hari, dan tuan-tuan semua dialu-alukan. Kuliah Masjid Mengkuang tu insya-Allah Isnin ni ada. Last. Boleh tak kita tangguh puasa
Kita ada hutang, kita tak puasa sampai masuk Syaban, sampai habis Syaban masuk Ramadan pula. Di sisi jumhur para ulama dosa. Kerana Aisyah kata dia ada hutang, dia tertangguh sehinggalah dekat masuk Syaban dia puasa. Dia puasa pada bulan Syaban. Menunjukkan Aisyah menganggap tak boleh bagi langkau satu lagi Ramadan. Jika langkau, para ulama berdasarkan sebahagian riwayat menyebut dia puasa dan dia hendaklah mengganti dengan fidyah. Dan khilaf dalam masalah itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.